Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaini bin Muhammad Nawi. Hari ini akan membentangkan kertas cadangan berkaitan projek kami, iaitu aplikasi e-learn bahasa atau aplikasi mudah alih bagi warga asing. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Zaini bin Muhammad Nawi, Ragupati anak lelaki Balakrishnan, Nur Syafiqah binti Yunus dan juga Muhammad Syukur bin Jantan. Ringkasan eksekutif. Aplikasi ini dibangunkan bagi memudahkan warga asing untuk mempelajari bahasa dan budaya di negara ini. Ini bagi mengelakkan kesalahfahaman ketika berkomunikasi, terutamanya ketika dalam menjalankan sesuatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh warga asing tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga untuk membantu pekerja asing dalam mempelajari bahasa Melayu seiring dengan era revolusi perindustrian 4.0 dan membantu pekerja asing dalam berkomunikasi secara dua hala di negara ini. Pengenalan. Keusahawanan sosial adalah merujuk kepada kaedah ataupun cara yang akan digunakan oleh seseorang penyelidik bagi membantu dalam menyelesaikan setiap masalah dan isu yang berlaku di dalam sesebuah komuniti maupun organisasi sosial. Selain itu, beberapa alatan atau teknologi kebajikan disarankan kepada pekerja asing agar dapat membantu mereka dan seterusnya memberikan manfaat kepada mereka dalam kehidupan seharian. Kesan dan manfaat aplikasi ini ialah penduduk dan masyarakat akan menerima manfaat apabila pekerja asing dapat berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pekerja asing dapat menggunakan setiap alatan dan teknologi tersebut demi kelangsungan kehidupan mereka. Dan juga teknologi yang ada adalah bertujuan untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan pekerja asing tersebut. Objektif kajian. Objektif kajian adalah memberikan peluang kepada pekerja asing yang datang bekerja di dalam sesebuah negara yang secara tidak langsung dapat meningkatkan sosial ekonomi mereka dan keluarga. Selain itu, dapat memberi peluang kepada penduduk menerima pelbagai manfaat daripada perkhidmatan yang diberikan oleh warga asing yang berkemahiran. Dan seterusnya membolehkan setiap daripada pekerja asing mempunyai kelebihan dalam setiap penggunaan alatan teknologi yang digunakan dan juga dapat meningkatkan kemahiran pekerja asing yang mempunyai kemahiran yang rendah semasa mula-mula bekerja di dalam sesebuah negara. Aplikasi ini juga dibangunkan bagi menangani isu-isu sosial, terutama sekali di negara Malaysia yang seperti sedia maklum, Malaysia mempunyai masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor-sektor utama negara seperti pembinaan, perindustrian dan perkhidmatan. Perbezaan budaya dan bahasa akan menyebabkan kesukaran dalam berkomunikasi dengan golongan-golongan ini dan seterusnya boleh menimbulkan kesalahfahaman antara satu sama lain dan sedikit sebanyak menimbulkan pertelingkahan ataupun kemarahan penduduk tempatan dan masyarakat. Perkhidmatan sedia ada bagi aplikasi ini. Sebelum-sebelum ini, setiap daripada pertuturan yang digunakan hanyalah menggunakan bahasa dan juga secara lisan. Selain itu, kursus yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sukar untuk dihadiri oleh pekerja asing kerana kekangan masa dan juga tempat mereka bekerja jauh daripada tempat-tempat yang diadakan kursus-kursus yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Selain itu, pembelajaran melalui pembacaan, contohnya seperti kamus sama ada kamus elektronik maupun digital, dilihat sukar bagi golongan ini dalam membaca hasil terjemahannya. Lebih-lebih lagi kerana kebanyakan terjemahannya adalah dalam bahasa Inggeris. Aplikasi ini dibangunkan bagi menyelesaikan sesuatu isu ataupun permasalahan yang berlaku. Penyelesaiannya apabila pihak kami membangunkan satu aplikasi mudah alih bagi memudahkan proses pembelajaran golongan ini dalam mempelajari bahasa Melayu. Produknya ialah satu aplikasi mudah alih yang boleh diakses melalui Google Play Store, iaitu e-learn bahasa yang boleh membantu untuk menjadi translator kepada penduduk asing di dalam negara ini. Perkhidmatan iaitu pembelajaran menggunakan aplikasi yang dibangunkan menggunakan alatan telekomunikasi seperti telefon bimbit ataupun tablet. Bagi memantapkan struktur organisasi syarikat,
kami akan melantik seorang pengurus besar yang akan dibantu oleh pengurus keuangan, pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran, di mana setiap cabang ini mempunyai penyelia bagi memantau pekerja-pekerja untuk memantau aplikasi ini. Dari segi keperluan dan sumber kewangan, pihak syarikat telah mendapatkan RM150,000 hasil daripada sumbangan setiap rangka kongsi, di mana RM30,000 setiap rakan kongsi, dan kami mempunyai 5 orang rakan kongsi. Selain itu, faktor pinjaman juga memainkan peranan kerana kos untuk membangunkan aplikasi ini memerlukan perbelanjaan sebanyak RM250,000 dan kami memerlukan pinjaman pembiayaan daripada tekun sebanyak RM100,000. Perancangan kelestarian. Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam mengajar aplikasi tersebut kepada golongan pekerja asing. Selain itu, memperlihatkan bahawa setiap daripada penduduk asing perlu memiliki aplikasi tersebut dan telefon pintar masing-masing semasa mereka bekerja dalam Malaysia, dan keyakinan bahawa dengan memiliki aplikasi ini, mereka akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Melayu di samping memiliki pengajar, iaitu pekerja bahagian sumber manusia yang sangat terlatih dan komited dalam mengajar mereka ini untuk mempelajari bahasa supaya komunikasi mereka dan kefahaman mereka dalam bahasa Melayu dapat dipertingkatkan. Dan kesimpulannya, kebaikan aplikasi ini ialah ia dapat membantu setiap pendatang asing yang masuk ke Malaysia untuk bekerja dapat bertutur dengan baik dan lancar, seterusnya dapat menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat setempat. Ia juga memberikan peluang pada setiap daripada penduduk dapat memahami setiap pertuturan yang dikeluarkan oleh pendatang asing, dan ini juga dapat mengelakkan daripada salah faham semasa menggunakan perkhidmatan daripada pendatang asing yang bekerja. Setiap aplikasi tentulah ada kebaikan dan keburukannya ialah pendatang asing perlu membuat pembelian dan mempunyai telefon mudah alih terkini untuk membuat turun aplikasi ini ke dalam telefon mereka. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.